Memetik kata-katamu yang hamka, jangan takut gagal kerana orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Sekalang apresiasi Puan Nahoda Malaysia bervisi, kombinasi kehakiman yang berintegriti dan hadirin yang dihormati. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam keluarga Malaysia. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Sukan Memacu Ekonomi Negara. Sebelum lancar menuju ke muara, sebelum kata memulai bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato pada hari ini agar hadirin terbuka minda dan hakim tidak terpinga-pinga. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sukan boleh ditakrifkan sebagai aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan, kecemerlangan, pembangunan dan kemahiran. Manakala ekonomi pula boleh ditakrifkan sebagai kawasan pengeluaran, agihan dan perdagangan serta penggunaan barang dan perkhidmatan oleh ejen yang berbeza. Secara lingkarannya, sukan memacu ekonomi negara boleh didefinisikan sebagai aktiviti fizikal yang membantu dalam peningkatan pengeluaran. Persoalannya, adakah sukan mampu memacu ekonomi negara? Oleh itu, bagi menukar persoalan ini, 3 indikator yang akan saya utarakan. Warga Dewan yang dikasihi, indikator saya yang pertama, sukan kreatif, ekonomi aktif. Tanggal 17 November 2019, dunia telah digemparkan dengan pandemik COVID-19. Malapetaka ini telah menyebabkan seluruh ekonomi dunia lumpuh. Negara Malaysia turut terkesan dengan keadaan ini di mana ramai marhim telah kehilangan pekerjaan dan sekaligus pendapatan. Namun dalam kekalutan ini, Kementerian Belia dan Sukan telah bertindak agresif dengan menganjurkan sukan kompetitif atau lebih dikenali dengan nama e-sukan. Menurut Azizul Anwar Adenan, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, e-sukan telah menjana pendapatan lumayan kepada golongan muda. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila pada tahun 2019, PUBG Mobile Malaysia National Championship telah mengumpul hadiah wang tunai sebanyak RM83,000. Bermula dari sinilah maka lahir beberapa pertandingan e-sukan di peringkat antarabangsa seperti Dota 2, League of Legends, FIFA dan Street Fighter 5. Lebih membanggakan lagi apabila pasukan dari Malaysia seperti Toda, SMG 9, Orange Esport dan X-Nova telah berjaya memenangi beberapa acara e-sukan yang dipertandingkan semasa Sukan Asia 2022 yang diadakan di Hangzhou, China. Benar kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, jelaslah bahawa aktiviti sukan mampu mengembangkan ekonomi negara. Sesungguhnya, rakyat kreatif, sukan aktif, ekonomi positif. Beralih kita kepada indikator yang kedua di bawah kata kunci perkhidmatan terpuji, pendapatan negara tegak berdiri. Pada tahun 1998, Malaysia telah mencatat satu lagi sejarah penting apabila negara diberi amanah untuk menjadi tuan rumah sukan Commonwealth. Bertitik tolak daripada penganjuran sukan inilah maka nama Malaysia mula harum di pesada dunia kerana perkhidmatan yang diberikan sepanjang sukan ini berlangsung sangat cemerlang dan terbilang sehingga negara kita menjadi pilihan utama dalam penganjuran sukan seperti Sukan C, Sukan Permotoran dan League Tour di Langkawi. Bukan sahaja cemerlang dalam penganjuran sukan, tetapi kemasya ini telah memberi pulangan yang lumayan apabila negara-negara yang terlibat secara tidak langsung telah melabur di negara kita melalui pertukaran mata wang asing dan penggunaan perkhidmatan di Malaysia. Pendapatan negara dijana apabila pelancong asing datang ke Malaysia untuk menonton kejohanan tersebut dan menggunakan perkhidmatan di Malaysia. Kedatangan mereka ini telah meningkatkan bilangan pelancong yang datang ke Malaysia dan sekaligus telah menjana pendapatan negara. Maka tidak hairanlah kenapa negara-negara maju di dunia seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan China berebut-rebut untuk menjadi tuan
tuan rumah bagi acara sukan dunia. Hadirin yang privisi, indikator ketiga di bawah lembaga kata rakyat cakna, ekonomi terbina. Syarikat pengeluar mahupun pembekal produk sukan di Malaysia seperti Al-Ihsan dan PCCS Group berhad harus menjalinkan hubungan erat dengan pengeluar atau pembekal produk sukan dari luar negara seperti Adidas, Puma dan Nike. Buktinya PCCS Group Berhad telah mendapat kontrak dari negara China untuk menghasilkan produk sukan berjenama Puma. Kolaborasi ini telah menaikkan kualiti produk keluaran negara sekaligus menjadikan sukan sebagai industri yang besar impaknya dalam meningkatkan pendapatan negara. Pepatah ada mengatakan kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tuntasnya, kerjasama dengan pengeluar dan pembekal produk dari luar negara mampu merancangkan perkembangan ekonomi Malaysia. Sidang hadirin yang dirahmati, sebagai penghujung bicara, dapatlah dirumuskan bahawa sukan bukan sahaja berkenaan dengan aktiviti sukan dan rekreasi yang bertujuan untuk menyihatkan badan, namun sukan juga berperanan sebagai satu industri yang penting dan akan memberi impak positif dalam meningkatkan pendapatan negara. Marilah kita bangkit dan sama-sama berjuang ke arah negaraku yang semakin cemerlang, gemilang dan terbilang.